warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Nur Hidayah binti Hasnani merupakan seorang pegawai psikologis pendidikan yang berkhidmat di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK Selangor. Bagi slot terapis bantu guru kali ini, saya akan berkongsi berkenaan strategi pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku. Tingkah laku adalah sesuatu yang dizahirkan baik secara perbuatan ataupun lisan yang dilakukan oleh seseorang individu dan ia boleh diperhati, diukur, direkod dan dinilai, dilakukan secara terus ataupun tidak dan dilakukan baik secara sedar ataupun separa sedar yang mana ia memberi kesan kepada persekitaran baik secara fizikal maupun sosial. Terdapat 3 kategori tingkah laku mencabar yang berlaku dalam kalangan anak-anak berkeperluan khas. Yang pertama adalah tingkah laku disruptif, di mana tindakan yang dilakukan mengganggu, mengacau dan menyebabkan sesuatu aktiviti itu tergendala. Sebagai contoh, tindakan agresif secara lisan maupun fizikal. Sebagai contoh, anak murid tiba-tiba menjerit ataupun ketawa dengan kuat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua pula adalah kategori tingkah laku disruptif, di mana tindakan ini melibatkan tindakan menghancurkan atau memusnahkan. Kategori yang ketiga adalah kategori tingkah laku bermasalah, di mana murid-murid tidak dapat dikawal dan tindakan yang dilakukan berlawanan dengan norma sosial. Okey, sebagai contoh, anak-anak yang menghadapi masalah hiperaktif dan impulsif dan juga kurang daya tumpu, di mana anak sukar untuk duduk setempat, sentiasa berlari-lari di dalam bilik darjah ataupun memanjat pintu dan sukar dikawal oleh ibu bapa ataupun guru. Keadaan-keadaan ini menyebabkan guru-guru ataupun ibu bapa menghadapi kesukaran untuk mengawal tingkah laku dan seterusnya melakukan aktiviti yang telah dirancang. Okey, jadi peranan kita sebagai seorang ibu bapa ataupun guru, kita perlu melihat ataupun mengkaji apakah penyebab kepada tingkah laku ini berlaku ataupun kita panggil sebagai trigger. Okay, dekat sini kita perlu faham ataupun kenal pasti fungsi ataupun penyebab. Okey, kenapa tindakan ini dilakukan oleh anak-anak? Di sini ada empat fungsi ataupun empat sebab kepada berlakunya tingkah laku mencabar tersebut. Yang pertama, escape, iaitu tingkah laku yang dilakukan kerana ingin mengelak dari sesuatu tugasan ataupun aktiviti tertentu. Yang kedua, boleh juga disebabkan oleh attention seeking, iaitu anak-anak melakukan tingkah laku tersebut kerana ingin mendapatkan sesuatu perhatian baik daripada individu ataupun kumpulan tertentu. Yang ketiga adalah disebabkan oleh tangible, di mana anak-anak melakukan sesuatu tingkah laku itu untuk mendapatkan akses ataupun kepada barang atau aktiviti yang dikehendaki. Sebagai contoh, anak mengamuk, menjerit dan tantrum disebabkan ingin mendapatkan iPad, ataupun anak ingin bermain dan tidak mahu melakukan aktiviti yang telah ditetapkan. Okey, dan yang keempat pula boleh disebabkan oleh masalah ataupun isu sensori yang dihadapi oleh anak, di mana tingkah laku dilakukan untuk mendapatkan input rangsangan sensori yang tertentu. Analisis tingkah laku mencabar boleh dibuat dengan perekodan carta ABC. Carta ABC ini merupakan satu alat untuk membuat catatan dan analisa bagi mendapatkan fungsi tingkah laku mencabar tersebut. Perekodan dalam carta ABC ini adalah secara spesifik yang mengandungi antecedents, behavior dan juga consequences bagi mengenal pasti corak dan punca tingkah laku tidak diingini tersebut. Seterusnya kita beralih kepada cara pengisian carta ABC. Carta ABC mengandungi 3 elemen utama, iaitu antecedents, behavior dan juga consequence. Antecedent adalah apa yang berlaku sebelum tingkah laku mencabar itu berlaku. Behavior pula adalah tingkah laku mencabar yang ditunjukkan dan consequence adalah akibat atau kesan daripada tingkah laku mencabar tersebut. Cara pengisian carta ABC ini adalah dengan yang pertama, kita perlu catat dulu di bahagian behavior, iaitu kita catat tingkah laku yang dilakukan secara spesifik. Sebagai contoh, anak tantrum, mengamuk dan membaling barang.
Seterusnya, kita catat pula kesan yang berlaku selepas kejadian tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, disebabkan anak tantrum, ibu terus membelikan mainan, maka anak berhenti tantrum. Akhir sekali, barulah kita catatkan perkara yang menjadi pencetus ataupun penyebab kepada tingkah laku mencabar tersebut. Sebagai contoh, kejadian ini berlaku apabila ibu dan anak lalu di hadapan kedai mainan. Jadi, apabila ketiga-tiga elemen ini telah diisi, kita dapat lihat fungsi ataupun sebab kepada masalah tingkah laku ataupun tingkah laku mencabar itu adalah disebabkan anak mahukan sesuatu ataupun tangible. Setelah kita memahami fungsi kepada tingkah laku mencabar anak tersebut, maka kita sebagai ibu bapa bolehlah letakkan sasaran tingkah laku, iaitu mengajar anak untuk meminta dengan baik ataupun berunding sebelum mendapatkan sesuatu barang yang diinginkan. Sekian sahaja perkongsian dari saya dalam slot kali ini. Semoga ibu bapa dan para guru mendapat manfaat dan tahu cara untuk menggunakan carta ABC bagi memahami fungsi kepada tingkah laku mencabar anak-anak murid ataupun anak ketika berada di rumah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.